Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita nak sambung kisah seram Genting Highland Part 2. Jadi dalam part 1 hari tu, saya dah cerita dah awal mula Ayi dan juga kawan-kawannya ni nak pergi bercuti ke Genting Highland kan. Lepas tu dia pergi menyewa dekat sebuah apartmen ataupun sebuah homestay yang agak seram. Jadi kisah pada kali ini adalah kejadian pada hari kedua. Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, pada siang hari kedua tu, aktiviti diorang ni dah penuh dah. Diorang pergi ke outdoor theme park, main-main dekat sana. Dan diorang pergi main tu pada tengah hari sampailah gelap. Sampai nak senja katanya. Memang puas hati lah. Bila diorang dah balik ke apartmen tu, macam hari yang sebelum ni, macam hari semalam, tetap juga tak banyak kereta yang parking. Malah katanya makin berkurang pula tau. Yelah, mungkin dah makin ramai yang check up kan. Dalam masa yang sama, suasana hobi tu tetap juga suram dan tak ada nampak terlibat manusia langsung tau. Jadi malam kedua ni lah, banyak sangat gangguan yang buatkan Ayi ni bertahun-tahun fobia nak bermalam dekat mana-mana hotel ataupun homestay. Okey, pada malam tu, dalam pukul 9 malam, macam malam sebelum ni lah, dia ada bunyi air dekat sinki. Dah tu bunyi air tu dibuka sangat laju. Kerap pula tu, boleh kata hampir setiap minit dia akan dengar bunyi air tu tau. Bunyi air buka laju, lepas tu tutup. Bunyi air buka laju, lepas tu tutup. Tak lama lepas tu, bunyi balik air dekat sinki sana. Mula-mulanya tu, diorang rasa annoying jugalah. Tapi lama-lama dah jadi biasa. So, diorang macam dah tak perasan sangat dah dengan bunyi-bunyi semua. Tak terganggu lah kan. Jadi pada masa tu, Ayi, Lee dan juga Jimmy ni tengah layan TV. Katanya ada movie menarik pada masa tu. So, diorang ni semua layan TV lah. Tioh pula tengah bergayut dengan awek dia dekat luar balkoni sana. Dah tu, cuaca dekat luar tu boleh kata berangin sejuk lah. Dan Tioh ni dengan selambanya, dia duduk ber-on call ataupun bergayut dengan awek dia kat luar sana. Dah tu, dengan pakai baju singlet je dan juga pakai seluar tidur, seluar pendek tau. Tahan pula sejuk dia kan. Tak lama lepas tu, Tioh tadi masuk ke dalam apartmen dengan tiba-tiba tau. Dan air muka dia tu nampak macam terkejut. Dan air mukanya pula nampak macam orang yang baru terkejut. Dah tu pucat lesi tau, tak ada darah dekat mukanya. Masa tu dia terus bagi tahu Lee dan juga Dimi dalam bahasa Cina. Dan Ayi cakap sepatah haram pun dia tak faham. Cuma daripada riak muka Tioh tu, nampaklah macam masalah ni serius sangat. So pada masa tu, Ayi buat andaian sendirilah kan. Ya kan, sebab tak faham. Dia fikir, oh mungkin si Tioh ni putus cinta kot. Awak dia minta putus ke apa kan. So pada masa tu, Ayi tadi pun cakap dengan diorang ni semua, "Weh, cakap bahasa Melayu lah. Aku nak tahu juga apa masalahnya ni." Dalam masa yang sama, Ayi ni tengah baring dekat sofa tau. Dan Jimmy cakap dengan Ayi, Tioh ni kata dia ada nampak Lee, lu cerita sama dia. Macam tu kan. Dia nak cerita tapi dia sendiri pun macam mungkin teragak-agak takut. Jadi dia minta Lee ni, Lee kan macam berani sikit kan. So dia minta Lee untuk ceritakan apa yang Tioh dah cerita tadi. So pada masa tu, diorang semua datang ke arah Ayi yang ada kat sofa ni. Duduk dekat-dekat semua nak bercerita ni kan, serius ni. Dan Ayi ni pula yang daripada tadi duduk baring dekat sofa tu, dia bangun. Bagi can lah pada kawan-kawan dia yang lain duduk kan. Tapi dalam masa yang sama pun, Ayi ni perasan tau yang kawan-kawan dia ni asyik-asyik jeling ke arah balkoni sana. Sebab pintu apartmen diorang masih lagi terbuka luas pada masa tu. Diorang tak tutup pintu tu tau. Jadi kejap-kejap diorang pandang ke arah balkoni, kejap-kejap diorang pandang ke arah pintu tu kan. So pada masa ni, Lee tadi pun cerita. Dia cakap tadi Tioh ada nampak hantu. Tapi Lee ni pun macam bisik je lah dekat telinga Ayi. Yelah, nak sebut perkataan hantu tu kan, sebab makhluk tu kan ada dekat situ sekarang ni. So Ayi ni macam, yelah, percaya tak percaya lah kan. Dia cakap, kau ni biar betul Tioh, kau salah tengok kot, trik mata je tu. Sebenarnya Ayi ni macam dah boleh agak dah. Tapi yelah, sebenarnya dia pun nak sedapkan hati dia je, yang pada saat tu dah mula berdebar-debar dah. So Tioh ni pun bercerita lah panjang lebar. Dia cakap, betul,
tadi masa I tengah cakap dengan telefon, I nampak ada shadow macam itu melintas laju tau. Dan shadow tu melintas dekat depan mata I je. Shadow tu pula bentuknya macam human body, bentuknya macam manusia macam tu lah kan. Dalam masa yang sama pun I dapat rasa tau ada kain yang sapu dekat muka I ni. Macam rambut pun ada juga. Mungkin lah. Dah tu apa lagi, I terus lari masuk dalam. Itulah bila dia masuk dalam tu nampak muka dia macam terkejut, takut. Lepas tu dah pusat lesi kan. Masa tu I pula yang rasa macam seram semacam. Dah tu diorang pun pergi tutup pintu yang dekat dengan balkoni tadi. Dan diorang ramai-ramai terus sambung tengok TV je. Si Tioh ni pula dia duk tekan-tekan skrin telefon dia. Mungkin duk ber-SMS dengan awet dia lah kot. Yelah kalau nak bercakap telefon lagi, nak bergayut, nak kena pergi duduk seorang-seorang, nyorok-nyorok sikit kan. So mungkin dia takut lah nak pergi bergayut seorang-seorang. Tak lama lepas tu diorang dengar lagi bunyi air paip dibuka. Macam biasalah, seminit bunyi buka, laju tau. Lepas tu tutup, lepas tu buka lagi, lepas tu tutup. Dalam jam 12:30 malam macam tu, diorang dengar ada bunyi orang berjalan. Dan orang tu pakai kasut yang jenis bertapak keras tu tau, macam orang kerja office tu kan. Bunyi berjalan tu pula boleh kata sekeliling rumah. Kejap ada kat depan rumah ni, daripada jauh dekat, lepas jauh macam tu kan. Kejap bunyi tu daripada arah atas rumah dia. Kiranya bukan aras dia, tapi aras yang sebelah atas sana. Dah tak lama lepas tu dengar daripada bawah pula. Kadang-kadang dengar dekat sebelah kiri, sebelah kanan dan juga dekat depan koridor rumah. Jadi sebab pada masa tu dia tengah layan TV kan, dan movie yang dia tengok masa tu tengah sedap berperang ke apa, tengah layan habis lah kan. Jadi dia orang semua ni buat tak layan je. Katanya layan movie lagi best. So, lepas movie tamat tadi, diorang pun perlahankan volume TV. Lepas dah perlahankan suara TV tadi, diorang dapat dengar tau, ada suara budak-budak yang bercakap daripada luar rumah diorang. Ya, dekat koridor luar sana. Suara tu jelas sangat diorang dengar, macam ada 2 orang budak yang tengah bersembang rancak. Cuma butir-butir kata yang diorang tengah borakkan tu, diorang ni tak dapat tangkap tau. Tak boleh dengar dengan clear budak-budak tu tengah bercakap tentang apa. So pada masa tu, sebab semua orang dengar kan, jadi diorang berempat ni pergi dekat pintu, menghampiri pintu depan sana. Lepas tu duduk pasang telinga lah, cuba dengar baik-baik, dengar elok-elok. Yelah nak cuba faham ni apa yang budak-budak tu sembangkan. Tapi tetap juga diorang tak dapat tangkap apa yang budak-budak tu sembangkan. So pada masa ni diorang buat keputusan, diorang setuju nak buka je pintu, nak check dekat luar sana apa yang tengah bercakap, siapa yang tengah bersembang sedap tu kan. Jadi pada masa ni bila diorang pegang je tombol pintu tu, bunyi bercakap tu semua terus tak ada tau. Tapi diorang tetap juga buka pintu nak tengok kat luar. Dan bila diorang buka je pintu tu, diorang tengok tak ada siapa pun kat luar tau. Dah tu diorang pun cubalah jenguk-jengukkan kepala kan, nak intai-intai lah kat luar sana, kokok lah budak-budak tu lari ke apa kan. Walaupun diorang sebenarnya tak ada pun bunyi lari. Tapi apa yang diorang nampak cuma kabus je tau, sunyi sepi. So diorang pun masuklah balik ke dalam rumah, dalam apartmen, duduk dekat sofa sana. Lepas tu lepak-lepak sambil melakukan aktiviti masing-masing. Tak sampai 5 minit, suara budak bersembang tadi dengar balik. Kali ni siap gelak-gelak lagi tau. Seronok betul budak-budak tu nyembang. So kali ni diorang macam plan nak buat surprise lah. Buka pintu laju-laju, lepas tu surprise macam tu kan. Yelah mestilah budak-budak tadi tak sempat nak lari. Dan bila diorang ni semua berdiri dekat belakang pintu nak buka pintu tu, diorang dengar dengan jelas tau bunyi gelak ketawa tu, macam budak-budak tadi ada dekat sebalik pintu je. Tak tunggu lama, si Lee ni cepat-cepat buka pintu. Dan pada masa tu tak ada siapa pun kat luar. Suara budak-budak tadi pun terus berhenti. Cuma diorang rasalah macam ada hembusan angin yang lembut macam gitu menerpa dekat muka diorang ni. Jadi diorang ni dengan beraninya, buat-buat berani sebenarnya, diorang ni semua keluar untuk pergi menyiasat. Tanya Ayi dan juga Lee ni pergi ke arah kiri koridor, Jimmy dan juga Tioh pula pergi ke arah kanan koridor. Tapi bila diorang tengok-tengok dekat sekeliling koridor tu pun memang tak ada apa-apa. Yang nampaknya hanya kabus je. Rumah-rumah jiran yang lain semuanya bermangga. So macam tak logik lah kalau nak kata ada budak-budak kecil yang bermain dekat tingkat tu. Ya kan tingkat tu langsung tak berpenghuni kecuali diorang. So pada masa tu diorang semua masuk balik ke dalam rumah. Lepas tu diorang diam 1000 bahasa, cuba untuk faham, untuk digest apa yang sedang berlaku sekarang ni. Cuma diorang ni macam tak nak tegur lah, tak nak menyembang tentang perkara tu. So pada masa ni jam dah menunjukkan pukul 1 pagi tau. Jadi katanya perut masing-masing ni mula rasa lapar. So
Ayi dengan Tio tadi volunteer nak pergi masak mi segera. Nak kena masuk dapur lah kan. Dan Jimmy dengan Yi pula tengah main daun teruk dekat depan TV pada masa tu. Dah masuk dapur tadi, ketung-ketang semua dah siap. Ayi tadi pun pergilah angkat dan juga hidangkan mi segera yang dia dah buat. Pergi letak dekat depan TV sebab dia orang semua kan lepak dekat situ kan. Dah tu dia patah balik pergi ke arah ruang dapur untuk ambil air minuman pula. Masa tu dia tengok Tio membatu dekat situ tau, sambil-sambil pandang ke arah bilik tidur. Katanya mata Tio ni agak sedikit terbeliak dan tangan dia pula menggeletar, seseolah macam baru je nampak sesuatu. Sebenarnya bilik tidur yang Tio tengok tu tak dibuka lampu tau. Jadi dalam ruangan bilik tu nampak macam sama-sama gitu je lah cahaya yang datang ke bilik tu pun, dan juga ruang tamu tu kan. So masa ni dia dah nampak dah keadaan Tio macam gitu. Dia pun panggil Tio. Tio, woi, kau apa hal? Dia tanya kan. Tiba-tiba je si Tio ni dia menunduk. Lepas tu dia tekuk muka dia dengan kedua-dua tapak tangannya ni. Dan dia punya gementar tu sampaikan Ayi tadi boleh dengar dengan jelas tau. Nafas Tio ni laju je. Dadanya pula turun naik dengan cepat. Jadi Ayi ni pun macam tak sedar hati lah kan. Dia pun tanya, weh Tio, kau apa hal ni? Ayi terfikirlah juga mungkin si Tio nampak sesuatu tak. Yelah sesuatu yang tak patut dia nampak kan. Dia tengok. Pada masa tu Jimmy dengan Lee pun datang ke dapur dah. Yelah nak tolong tenangkan Tio tadi. Diorang pun tanyalah kan, kau nampak apa Tio? Dan Tio jawab apa? Dia jawab dengan keadaan yang tegak. Dan Tio jawab apa? Dia cakap tu dalam keadaan tergagap-gagap tau. Dia cakap, I see, I nampak perempuan rambut sangat panjang, tutup muka, ada berdiri dalam bilik katanya. Dah tu si Lee tadi pun mencarut, katanya mencarut dalam bahasa Cina. Dan Lee tadi, dia kan yang paling berani kan, dia bergerak sikit ke hadapan untuk pergi ke arah bilik tu, pandang ke arah bilik tadi. So katanya kepala Lee pada masa tu agak bergerak ke kiri, ke kanan, cubalah untuk mengendap dekat seluruh ruangan bilik tu. Dan mungkin dia tak nampak apa-apa, ataupun dia sendiri pun rasa macam gabra juga. Dia pun pergi tarik tangan Ayi tadi untuk sama-sama menjenguk ke dalam bilik tu. Jadi Ayi sebenarnya dia kena paksa tau. Dan Ayi yang cakap dia rasa macam nak pingsan sebab terpaksa macam tu. Yelah dia pun takut kan. Dah tu dipaksa untuk tengok penampakan macam gitu pula. Cuma nasib baiklah juga sebab dia tak nampak apa-apa benda yang aneh pun. So sebab Lee dengan Ayi tadi tak ada nampak apa-apa, Lee tadi pun minta Tio untuk tengok lagi sekali. Ada lagi tak macam tu kan. Dia cakap, Tio cuba dia tengok ada lagi tak. So Tio ni dia dah nampak dah sebelum ni. Of course lah dia teragak-agak untuk tengok lagi sekali. Dan dalam masa yang sama pun si Tio ni masih lagi tutup muka dia dengan jari tau. Katanya pada masa tu sebab dah diarah oleh Lee tadi, dia pun tengoklah ke arah bilik tu. Cuma dia tengok macam dia buka je sikit-sikit jari dia ni, celah-celah jari macam itu je, ngintai kan. Dan bila dia tengok ke dalam bilik tu, ya, masih lagi ada kat sana. Pada masa tu Tio cuma mengangguk-anggukkan kepala, tandanya perempuan tu masih lagi ada dekat situ. Tapi kesian jugalah kan, dia je yang nampak. Jadi si Tio ni pun terus pusingkan badan sebab dia takut untuk tengok ke arah perempuan tu lagi. Jadi pada masa tu Ayi dengan Lee tadi terus tarik Tio ni pergi ke arah ruang sofa sana. Dan semua diorang ni duduk rapat-rapat dekat sana. Dah tu Lee tadi dia ajak Ayi untuk pergi buka lampu. Katanya Lee ni memang macam gitu. Kalau benda-benda yang agak mencabar sikit, mesti dia akan ajak Ayi untuk pergi buat kerja tu. Ya mungkin orang lain lagi takut daripada Ayi kan. Jadi pada malam tu, hampir sepanjang malam, diorang ni diganggu dengan bunyi-bunyi yang mistik. Berselang-seli tau. Lepas bunyi orang berjalan, bunyi budak pula yang bercakap. Lepas tu bunyi pula orang berjalan pakai selipar, diserik-serik ni selipar tu. Dan lepas pukul 3 pagi, mulalah bunyi bising sangat. Bunyi bising orang buka tutup pintu dekat sekeliling apartmen tu. Bunyinya macam ramai sangat orang yang duduk dekat apartmen ni tau. So pada masa tu, diorang berempat ni berjanji yang diorang tak akan tidur sepanjang malam. Berjagalah sampai pagi. Sebenarnya ada salah seorang daripada diorang ni cadang untuk check out je lah sekarang kan. Jom keluar dari tempat ni. Tapi bila fikir balik, diorang nak kena lalu juga koridor yang macam-macam bunyi tu. Nak kena naik lift yang usang lagi. So fikir-fikir balik, tak payahlah, duduk dalam ni lagi selamat. Jadi katanya sepanjang malam tu hanya daun teruk dan juga TV je lah yang teman diorang. Nasib baiklah juga TV tu menjadi tau. Dan kadang-kadang tu diorang cubalah untuk buat lawak bodoh kan, untuk
untuk hilangkan rasa gelisah dekat hati ni. Nasib baiklah juga Tioh ni agak kental. Yelah, walaupun 2 kali dah diganggu dengan benda tu, tapi tak adalah sesuatu yang lebih buruk lagi berlaku pada dia. So, lebih kurang dalam pukul 4 pagi, ada bunyi yang baru pula yang diorang dengar tau. Ya, pada masa tu, diorang ada bunyi kad shuffle daripada arah bilik lembaga tu. Yang Tioh nampak lembaga dalam bilik tu kan. Daripada situlah diorang bunyi seolah-olah macam bunyi kad yang dikacuk tu. Tak tahulah betul ke tak bahasa saya dikacuk. Dikacuk ke? Tak apalah, kad yang shuffle tu lah. Sebelum bagi-bagi kad tu kan diorang shuffle dulu. Okey, sekarang ni lembaga tu dah pandai meniru dah. Dia meniru apa yang sedang diorang ni lakukan. Ayi ni cakap, kadang-kadang rasa macam geram lah juga. Yelah saja je nak mengacau kan. Nak je dia ajak main sekali. Mendapatlah kau kalau mau ajak main sekali. Tapi katanya penyudah yang paling menyeramkan adalah pukul 5 pagi tau. Ya, pada masa tu Jimmy ni macam tak tahan sangat sakit perut dan buang macam tu. Dan dia sendiri pun dah daripada tadi lagi dah tahan sampai peluh-peluh dah orangnya. Jadi last sekali, tepat jam 5 pagi, dia dah tak boleh tahan lagi dah. Dia nak juga pergi toilet, nak pergi membuang. So terpaksalah dia orang bertiga tadi pergi temankan Jimmy. Katanya sama-sama cangkung dan tercongok dekat depan pintu tandas tu. Pintu tandas tu pula dia tak tutup rapat tau sebab takut kan. Bagus betul lah dia orang punya persahabatan ni, sampaikan kawan yang membuang pun sanggup ni tunggu kat depan pintu. Bau tak bau tu lain hal. Lepas tu kan dia cakap, ini kelakar. Dia cakap macam-macam bunyi dan juga bau yang sangat-sangat menyeramkan terpaksa dia orang ni hadapi pada masa tu. Memang sangat-sangat menyeramkan lah. Okey, akhir sekali dalam pukul 7 pagi, diorang ni dah sebulat suara dah bersetuju untuk biarkan Lee dan juga Tioh tidur. Sebab yelah nak recharge balik tenaga, diorang kan nak kena pandu kereta nanti nak balik kan. So Jimmy, jadi Ayi dan Jimmy ni lah yang berjaga. Walaupun sebenarnya dia dah mula rasa-rasa sakit kepala dah. Yelah, 1 hari tak tidur kan. So pada masa tu lebih kurang dalam pukul 10.30 pagi, dengan langsung tak mandinya, diorang ni semua terus check out. Masa diorang berempat ni check out, uncle dan juga aunty yang agak berumur tu, diorang ni langsung tak cakap apa-apa tau. Katanya mereka macam tak ada perasaan langsung. Dan diorang berempat ni pun tak berminat sangat lah nak bercerita apa yang terjadi semalam. Yelah, mungkin diorang ni dah lali sangat dah dengan gangguan tu semua. Yelah, diorang kan yang menjaga tempat tu, so tak mungkin lah tak pernah kena kan. Jadi masa diorang dah sampai dekat parking kereta, masa tu diorang perasan hanya tinggal beberapa buah kenderaan je. Langsung tak nampak macam tempat tu meriah sangat. Sebab pada pagi tu masa kena usik tu kan, yang kata ada bunyi pintu buka masuk pula. Pintu yang buka tutup tu, dengarnya macam ramai je orang yang baru check in kan. So pada masa tu sebenarnya diorang fikir, oh mungkin diorang ni semua baru balik kasino tak, lepas tu yelah check in awal-awal pagi lah kan. Tapi bila tengok keadaan kenderaan pada masa tu, jadi bila tengok keadaan kenderaan tadi tinggal beberapa buah je, diorang dah mula teragak-agak dah. Betul ke ramai yang check in pagi tadi kan? Macam tak mungkin je, takkanlah diorang datang jalan kaki kan. Jadi itulah pengalaman diorang ni semua yang tak dapat diorang lupakan. Dan katanya dengan khabar dalam tahun 2019 hari tu, apartmen tu banyak dihuni oleh pendatang asing tau. Sebab diorang cari melalui laman web tempahan hotel macam itu. Dan yelah, apartmen tu sendiri pun masih lagi diorang buat sebagai homestay untuk disewa. The end. Itulah dia cerita daripada hamba Allah ni, yang mana saya bagi nama gelaran dia sebagai Huzairi. Sebab anak saudara kita yang baru lahir nanti namanya Huzairi. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Jadi bila saya baca kisah ni, bila saya duk berceritakan kisah ni, sebenarnya saya teringat jugalah pengalaman saya yang pergi menyewa dekat apartmen, ataupun mungkin kita boleh panggil homestay jugalah. Tapi homestay tu dekat Cameron Highland, dan lebih kurang sama juga. Homestay tu nampak macam ada pokok-pokok yang menjalar, nampak macam usang je, dan tak ramai sangatlah yang menyewa dekat situ. Bila kita naik je, satu aras tu macam kosong je, kita je yang ada kat situ. Dan masa saya tidur dalam bilik tu pun dapatlah macam rasa, kenapa dekat sini ni macam krik-krik Adalah satu penjuru tu kan. Kita macam rasa tau,
Kenapa kat sini macam krik-krik Kalau tersedar je mesti akan tengok kat situ dulu tau. Saja je perasaan. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.